Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Testing 1 2 3. Puan Norris, saya rasa kita dah boleh mula streaming. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berbahagia Profesor Madya TS Dr. Siti Khadijah Za'abah, Pengarah Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari, Engineer IR Tunku Muhammad Nizar Tunku Mansur, Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari. Yang dihormati penceramah kita Puan Azian binti Alias, Ketua Perkhidmatan Pelanggan Tenaga Nasional Berhad Perlis, staf TNB yang sama-sama kita pada hari ini, dan semua para pendengar yang saya hormati sekalian. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar sekalian, kita berada di Google Meet. Selain itu, sesi ini juga boleh didengarkan di live Facebook Universiti Malaysia Perlis dan juga di YouTube Unimap TV Online. Selamat datang dan selamat mendengar. Tenaga elektrik merupakan keperluan utama untuk setiap rakyat Malaysia dari pagi hingga ke malam setiap hari. Pada waktu bekerja di siang hari, bil elektrik dibayar oleh syarikat ataupun majikan. Anak-anak di sekolah pula, bil elektrik dibayar oleh sekolah masing-masing, pihak kerajaan. Manakala ketika di rumah pada waktu pagi, malam dan hujung minggu, bil elektrik kita dibayar oleh ketua keluarga. Walau bagaimanapun, sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dimulakan pada 18 Mac 2020, keadaan kehidupan seharian rakyat kita telah berubah. Semua rakyat tidak dapat bekerja, anak-anak tidak dapat ke sekolah. Semuanya stay at home, working from home. Ini bertujuan untuk mengekang penularan virus COVID-19. Keadaan ini telah berlarutan selama 3 bulan. Dan dia sikit-sikit dilonggarkan kepada PB dan kemudiannya PKPP baru-baru ini. Dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini juga telah memberikan kesan kepada bil elektrik. Bil elektrik di tempat kerja seperti di Universiti Malaysia Perlis sendiri, di sekolah, di pusat-pusat perniagaan menurun dengan mendadak kerana tiada penggunaan tenaga elektrik. Manakala di rumah pula meningkat dengan drastik. Selain itu, ketika PKP juga pihak TNB tidak dapat menghantar wakil untuk membaca meter di rumah. Oleh itu, bil elektrik yang di-charge adalah dalam bentuk anggaran sahaja. Sehinggalah pada bulan Jun baru-baru ini, apabila PKP dilonggarkan kepada PKPP, TNB dapat datang ke rumah untuk mendapatkan bacaan sebenar. Ketika itulah rata-rata rakyat Malaysia kita terkejut dengan nilai bil elektrik yang disifatkan agak tinggi. Isu ini telah berlarutan, dikicaukan di pelbagai media-media sosial. Ada yang tak puas hati, ada yang mengatakan TNB silap kira dan macam-macam kelemahan lagi. Justru bagi merungkaikan isu tersebut, pihak Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari, Koscom Unimap telah mengambil inisiatif untuk menjemput pihak Tenaga Nasional Berhad sendiri bagi menerangkan dan mengupas isu tersebut kepada warga Universiti Malaysia Perlis. Bagi pihak Koscom, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pendengar. Terima kasih kepada pihak TNB Perlis kerana menyokong program ini, khususnya kepada Puan Azian Alias selaku Ketua Perkhidmatan Pelanggan yang akan menyampaikan ceramah pada pagi ini. Sedikit mengenai figura hebat kita, Puan Azian Alias. Beliau adalah Ketua Perkhidmatan Pelanggan di Tenaga Nasional Berhad Perlis, mendapat pendidikan ijazah kejuruteraan elektrik kuasa di Universiti Tenaga Malaysia dan telah berkhidmat di Tenaga Malaysia TNB selama 25 tahun. Untuk ceramah pada pagi ini, Puan Azian akan menerangkan proses yang digunakan untuk bil elektrik, tarif, charge
Dan tidak lupa juga inisiatif yang diberikan kepada pihak kerajaan kepada rakyat Malaysia mengikutan PKP. Untuk pengetahuan sidang pendengar, kita akan teruskan dengan ceramah. Tetapi selepas itu akan diadakan Q&A session di mana para pendengar boleh bertanya, boleh berinteraksi dengan penceramah secara live ataupun menulisnya di ruangan komen chat di Google Meet. Sebelum saya menyerahkan program ini kepada Puan Azian, boleh saya dapatkan semua pendengar untuk on webcam untuk kita mengambil gambar dahulu. Terima kasih. Sekejap ya, terima kasih. Terima kasih semua. Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput Puan Azian binti Alias untuk menyampaikan ceramah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke? Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar yang sekarang tengah live dengan saya. Okay, saya ucapkan terima kasihlah terlebih dahulu kepada pihak UNIMAP yang sudi menjemput saya untuk memberi sedikit ceramah lah berkaitan dengan isu bil yang sedang digembar-gemburkan yang tengah hangat di pasaran, yang tengah hangat di luar sekarang ni. Jadi hari ini juga sebenarnya saya akan berkongsi lah apa yang saya nak sampaikan ni, saya menggunakan saya punya slide. Saya akan kongsikan lebih mudah untuk saya terangkan sedikit kronologi lah bagaimana sebenarnya bil elektrik dikeluarkan sepanjang tempoh PKP. Sekejap ya. Nampak ke slide? Ada? Nampak ya? Sekejap ya. Nampak? Okay. Okay, setelah diperkenalkan tadi, saya adalah Azia binti Alias. Untuk jalan ni. Okay. Okay, saya kongsikan dulu terlebih dahulu dia punya kronologi untuk proses pembilihan semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Semua dah sedia maklum. Tempoh PKP kita bermula 18 Mac hingga 15 Mei. Jadi pada ketika itu sebenarnya pembacaan meter di premis ni dihentikan sementara waktu. Tujuan dia adalah untuk memutuskan rantaian COVID-19 serta mengambil kira keselamatan pelanggan dan warga kerja TMB supaya tidak berlakulah ada pula kluster TMB. Sebab perkara ini pun sebenarnya ramai juga yang query kenapa meter reader ni tak boleh nak pergi buat bacaan meter, sedangkan postman,
GrabFood boleh pula kan. Dia ada perbezaan sebenarnya untuk meter reader ni. Kita TMB, pihak pengurusan TMB pun sebenarnya telah pun berbincang dengan pihak kementerian dan juga Suruhanjaya Tenaga bahawa meter reader ni dia bukanlah servis yang essential. Maksudnya servis yang bukan yang betul-betul kena jalan. Macam postman kena jalan sebab untuk hantar surat. Begitu juga dengan GrabFood. Mereka diperlukan untuk rakyat memerlukan makanan. Jadi berbeza dengan meter reader. Jadi lanjutan daripada itulah kenapa pembacaan meter ini diberhentikan seketika. Okey, kemudian dalam masa yang sama bacaan anggaran akan dikeluarkan. Okay, bacaan anggaran ni sebenarnya boleh diperolehi daripada MyTMB. Sekejap saya tunjukkan, ini adalah bacaan anggaran. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan bil kita tu, kalau kita boleh tengok dalam MyTMB apps tu, dia ada dekat situ jenis bacaan, dia nyatakan bacaan anggaran. Ini sebenarnya boleh dilihat daripada portal ataupun aplikasi MyTMB ataupun menghubungi TMB Care-Line. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lagi belum menggunakan MyTMB apps, eloklah kita download MyTMB apps supaya kita dapat melihat bil-bil elektrik terkini di dalam MyTMB app. Jadi ini masa PKP tu, mana yang tak download MyTMB memang dia tak akan nampak lah bil dia anggaran tu. Okey, seterusnya apabila Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat dikuatkuasakan, macam di Perlis ni 15 hari bulan tu dah bermula pembacaan meter lah. Maksudnya meter reader dah dibenarkan untuk pergi ke premis-premis pelanggan untuk membuat bacaan. Dan pada ketika itu pengguna yang ada di premis ni akan menerima bacaan sebenar. Dan bacaan tersebut adalah 2 ataupun 3 bulan dikeluarkan dan diserahkan kepada pengguna. Dia ada perbezaan sebenarnya di antara pengguna domestik dan juga kedai, sekolah ataupun kolej di mana yang pengurusi duk cakap tadi, pengacara duk cakap tadi. Kalau di sekolah tu anggaran dia akan tinggilah. Sebab dia berdasarkan kepada bil yang sebelum PKP. Tetapi bila dapat bacaan sebenar dia akan jadi negatif lah. Itu perbezaan dia, tapi domestik ni dia lain sikit. Yang ini saya lebih banyak bercerita berkenaan dengan domestik. Pengguna-pengguna yang tarif domestik Okey. Jadi timbullah selepas pembacaan meter dimulakan semula, pengguna dah dapat bil, jadi timbullah pelbagai persoalan berkenaan dengan bil elektrik. Mengapa bil elektrik saya mencanak tinggi selepas PKP? Itulah banyak soalan yang dikeluarkan oleh pelanggan-pelanggan TMB. Okey. Clear ke ni Clear Okey. Okey, soalan yang pertama, mengapa bil elektrik saya mencanak tinggi selepas PKP? Okey, ini jawapan saya. Yang sebenarnya bil TMB, bil yang diterima adalah berdasarkan kepada bacaan sebenar dengan unit penggunaan KWH melebihi 2 atau 3 bulan. Okey, seterusnya, bagaimana kiraannya pula? Okey, jumlah bil elektrik dikira berdasarkan kepada unit penggunaan KWH yang direkodkan dalam meter TMB di rumah kita. Okey, jika bacaan diambil oleh pembaca meter melebihi 31 hari, kiraan akan dibuat menggunakan kaedah prorata ataupun sama rata. Bahasa biasanya kaedah prorata ni adalah sama rata. Okey. Okey, dalam Kelatan Akhbar pada 30 Mei 2020 ada dinyatakan berkaitan dengan TMB guna kaedah prorata kira penggunaan elektrik. Dalam tu ada juga dinyatakan kaedah ini juga sudah disemak dan disahkan Suruhanjaya Tenaga bagi memastikan bil adalah tepat dan juga kaedah yang digunakan ini tidak akan menyebabkan pengguna dikenakan caj berlebihan. Slide saya full ke? Nampak full Okey. Oh, nampak macam tu ya? Alamak, macam ni adjust bagi dia. Sepatutnya ada dekat bawah lagi. Okey.
Okey, ini adalah contoh bil dengan bacaan sebenar. Ni kalau kita tengok ni, okey, biasa kalau dapat bil ni apa yang kita akan tengok dulu? Mesti kita akan tengok jumlah perlu dibayar. Yang ini yang ramai orang terkejut lah. Sebab dia tengok dulu jumlah bil, jumlah yang perlu dibayar. Okey, ini contoh untuk yang 1 bulan punya bacaan. Ini rumah saya saya tunjuk rumah bil di rumah saya sebenarnya. Apa yang perlu kita lihat dahulu adalah jenis bacaan dan juga tempoh bil. Kalau kita tengok yang ini adalah contoh bil bacaan sebenar dan tempoh bil tu adalah 31 hari. Maksudnya sebulan lah. Jadi dekat sini dia punya faktor proratanya dikira 1. Sebab apa? Sebab tidak melebihi 31 hari. Tadi saya cakap bacaan bil ini akan dikira menggunakan kaedah prorata ni jika dia melebihi 31 hari. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Contoh seterusnya adalah bil dengan bacaan sebenar 2 bulan ataupun 61 hari lah, maksud lebih 60 hari lah. Jadi dekat sini kalau kita tengok jenis bacaannya adalah bacaan sebenar. Ini yang saya tunjuk ni adalah apa bil yang adalah contoh bil yang kita terima selepas PKP. Sebab dah ada bacaan sebenar. Okey, faktor proratanya adalah 2.03333. Dalam bil ni sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan nampak memang dia menggunakan 5 titik perpuluhan. Bukan 2, bukan 3. Kenapa tu? Sebab kita nak bagi adil kepada pengguna supaya bil ini dikira dengan lebih tepat. Okey, macam mana dapat prorata tadi 2.0333 tadi adalah 61 hari ni dia bahagi dengan 30. Itu sebab dapat 2.03333. Mana bil yang melebihi 30 hari kita akan menggunakan kaedah prorata. Okey, saya tunjuk pula contoh yang seterusnya. 3 bulan. Yang ini yang ramai customer dapat. Pengguna-pengguna Jepolis ni dapat juga. Tempoh bil dia 92 hari. Okay, kita tengok ke bawah dekat mana. Okey, dekat jenis bacaan tu dinyatakan bacaan sebenar. Dan tempoh bilnya adalah 92 hari. Jadi macam mana dia kira prorata dia? 92 bahagi dengan 30 dapat 3.066667. Dalam bil tu dia nyatakan dia punya faktor prorata dia 3.066667. Kita tak ambil 3.07 saja tak. Kita akan ambil 5 titik perpuluhan. Sekarang kita tengok pula contoh pengiraan bil dengan kaedah prorata ni. Okay, kita tengok Okay, ini yang bil yang 92 hari tadi lah. Saya ambil contoh bil tadi. Ini contoh bil yang sebenar. Bukan bil yang direka-reka. Ini adalah bil staff saya sebenarnya. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia punya tempoh bil tadi 92 hari. Faktor prorata dia 3.06667. Jumlah unit yang digunakan adalah 1671 kWh. Okay, macam mana dikira? Okay, kita masukkan dalam blok tarif. Dalam bil kita pun sebenarnya ada juga blok tarif ni. Memang jelas. Untuk blok pertama adalah 200. Jadi 200 ni untuk bil yang 3 bulan ni, 200 ni akan didarabkan dengan faktor prorata yang kita dah kira tadi tu. Iaitu 3.06667. Menjadikan untuk blok pertama ni sebanyak 613 unit KWH didarabkan dengan kadar yang paling rendah iaitu 0.218. Dan seterusnya blok 100 didarabkan dengan 3.0667 tadi dapatlah 300 unit seterusnya, dan baki untuk 1671 unit tu sebanyak 751 ni akan masuk ke blok yang ketiga. Kalau ikut blok ketiga ni 300 kali dengan 3.06667 ni 920. Okey. Dan total bil ini adalah RM623. Mungkin saya boleh buka kod sebab nanti bila dah panjang sangat tu nanti nak ke belakang balik mungkin akan susah
kita nak ulang pula balik. Jadi setakat kaedah purata ni, ada tak pendengar-pendengar di luar sana yang mungkin nak bertanya? Saya rasa saya nak open jugalah. Boleh, ada tak? Jalan dulu. Nak jalan dulu ya? Okey, tak apa. Okey, kita jalan dulu Jadi benda ni bersangkut sebenarnya. Jadi kalau boleh pendengar-pendengar kat luar tu kena setialah dengar daripada mula sampailah akhir. Sebab apa yang saya explain ni dia akan berterusan berkait-kait dengan slide 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, seterusnya persoalan yang seterusnya. Ada orang kata TMB kumpul bacaan jadi 2 hingga 3 bulan menyebabkan cas bil sampai ke blok tarif lebih mahal. Ini orang kata. Okey. Inilah blok tarif yang dimasukkan. Blok tarif MB ni ada 5 semuanya. Blok yang paling bawah ni yang ramai orang takut. Sebab ada dia punya kadar dia 0.57 sen ni. Jadi yang ini yang ramai orang takut bila sampai dekat sini sebab bil dia akan jadi tinggilah. Okey. Jika bacaan diambil oleh pembaca meter melebihi 31 hari, macam saya cakap tadi, kiraan akan dibuat menggunakan kaedah prorata. Kita bukan ambil langsam untuk 3 bulan. Kaedah yang digunakan ini tidak akan menyebabkan pengguna dikenakan cas berlebihan. Okey, kita tengok contoh. Ini kita buat perbandingan kalau kata TMB ni dikira langsam terus tanpa menggunakan kaedah prorata untuk yang bil dia 92 hari ni, dia punya unit dia 1671 kilowatt hour ni, kalau kita masuklah, kalau kita kira langsam ni tanpa menggunakan kaedah prorata, memang betul dia akan sampai terus ke blok yang paling mahal dekat bawah, menjadikan dia punya bil sebanyak RM835.80 ni. Tetapi apa yang dipraktikkan oleh TMB adalah menggunakan kaedah prorata tadi tu, bil dia akan jadi macam ni. Macam mana dikira? Sebab kat dalam bil tu dia tak adalah nyatakan ni yang kaedah prorata ni dia terus dia direct kepada kegunaan. Yang ini pun ramai yang tak perasan sebenarnya dalam bil tu. Okey, kalau kita tengok dekat sini 200 blok pertama tu sebenarnya dia dah didarabkan dengan 3.066667 ni. Maknanya dah 3 bulan pun. Untuk yang dapat blok pertama ni di kas 613 untuk kadar yang paling rendah dan seterusnya. Menjadikan bilnya adalah berjumlah RM623 je. Jadi dibandingkan dengan yang tanpa menggunakan kaedah prorata yang dikatakan TMB langsam, nak kira langsam tadi tu 835. Jadi banyak dia punya perbezaan dan juga blok pun kalau menggunakan kaedah prorata ni sampai blok yang ketiga sahaja. Bukan sampai ke blok yang paling mahal seperti mana yang diwar-warkan. Jadi ternyata di sini kaedah yang TMB guna adalah betul. Rendahlah, bukanlah seperti mana yang dikatakan menggunakan kaedah langsam terus. Okey. Untuk seterusnya, persoalan yang seterusnya, kalau TMB buat bacaan meter masa PKP tu mesti cas bil kita tak sampai ke blok tarif yang lebih mahal. Sebenarnya lebih kurang sama je apa yang dimaksudkan soalan 3 dan juga soalan 4 tadi. Okey, cas bil elektrik dikira berdasarkan kepada unit penggunaan. Berdasarkan kepada unit penggunaan kWh yang direkodkan dalam meter TMB di rumah kita. Okey, ini contoh contoh pengiraan bil dengan kaedah prorata tadi. Ini nak membandingkan perbandingan blok tarif kiraan untuk 3 bulan dan juga 1 bulan. Kalau sebulan tadi kita dah kira dia dapat RM623. Ini tadi saya dah tunjukkan. Okey, macam mana pula kalau kita buat sebulan? Adakah blok tarif tu akan pergi ke blok yang lagi bawah? So kita tengok. Okay, kalau untuk kira sebulan dia, tempoh pembilihan 30 hari ni, kalau 92 hari tadi bagi 90, kita dapat dia punya prorata dia, faktor prorata dia 1.02222 ni tadi. Jadi untuk unit dia adalah 557. Kita masukkan dalam blok tarif ni, dalam perkiraan blok ni. Kalau untuk sebulan punya penggunaan adalah
Okey, untuk blok yang pertama tadi kita darabkan dengan 1.02222 tadi dapat 200. Jadi 200 unit pertama, 204 unit pertama adalah pada kadar yang paling rendah dan seterusnya. Jadi jumlah kilowatt hour yang digunakan untuk sebulan adalah 557. Masih lagi berada di blok yang ketiga. Sama je. Kalau dia baca sebulan sekali pun sampai blok ketiga, 3 bulan terus pun sampai blok ketiga. Okey. Okey. Persoalan seterusnya. Kenapa bil saya tinggi sedangkan saya dah bayar setiap bulan? Okey, mungkin pengiraan tadi pelanggan dah faham. Tapi timbul pula persoalan seterusnya. Kenapa bil saya tinggi sedangkan saya dah bayar setiap bulan? Biasa siapa yang dah download MyTNB ni memang dia akan bayar ikut apa yang dia nampak dalam MyTNB. Okey, saya tunjukkan seterusnya. Okey, ini jawapan saya. Jumlah yang telah dibayar adalah bacaan anggaran berdasarkan kepada bil bacaan sebenar bulan sebelumnya. Itu sebelum PKP. Macam saya cakap awal-awal tadi, semasa PKP, bil adalah dengan bacaan anggaran. Jadi bil itulah yang telah dibayar oleh kebanyakan pelanggan. Okey. Ini apa yang kita nampak di dalam MyTNB apps. Kepada yang dah download, dia akan nampak macam ni lah. Dia nampak graf yang ujung tu tinggi kan. Tapi cuba kita tengok yang sebelum tu nampak macam sama rata je. Itu bermakna adalah bil anggaran. Okay, saya tunjukkan dalam bentuk graf yang lebih jelas. Okey, untuk bulan Mac adalah RM89, itu adalah bil anggaran ya. BS ni adalah bacaan sebenar, itu RM89. BA adalah bacaan anggaran. Dan bulan Mei pun adalah bacaan anggaran. Jadi kita nampak sini ada beza sikit 80. Saya cakap tadi bil yang bulan April dia berdasarkan kepada bil bulan Mac. Tapi bulan April ni dia rendah sikit dan bulan Mei pun lagi rendah sebab masa bulan April dan Mei ni diskaun rangsangan ekonomi dah diambil kira. Itu sebab kenapa kita nampak bulan April dan bulan Mei ni dia jadi rendah sikit dibandingkan dengan bulan Mac. Dan bulan Jun tiba-tiba naik. Jadi bulan Mac pelanggan ni dah bayar. Bulan April pun dah bayar. Tapi kenapa bil bulan Jun tu lagi tinggi? Okey, tadi sebenarnya kita dah kira kan untuk yang amount sebulan, penggunaan sebulan adalah 208. Jadi bermakna bulan April pun 208, bulan Mei pun 208 dan bulan Jun adalah 208. Sepatutnya bil kita jadi macam ni lah. Okey, di mana sebenarnya 208 tu? Okey, pengguna ni dah bayar RM83 untuk bulan April. Bulan April ni dah bayar RM83. Jadi, baki yang kita kurang bayar bulan April ni dia akan masuk ke dalam bulan Jun sebanyak RM125 lagi lah. Balance daripada terkurang bayar April. Begitu juga dengan bulan Mei. Bulan Mei tadi kita bayar RM76 sedangkan bil dia adalah 208. Jadi baki yang terkurang bayar dia akan masuk ke bulan Jun. Itulah sebab kenapa bulan Jun kita nampak dia punya graf adalah tinggi. Okey, persoalan saya rasa yang ini dah clear. Kenapa yang bil tu tinggi kan? Jadi ini bermakna terkurang bayar. Bil yang kita bayar selama ni adalah terkurang bayar. Okey. Seterusnya, bagaimana pula diskaun pakej rangsangan ekonomi ataupun PRE ditentukan atau dikira? Okey, ini saya tunjukkan. Okey. Awal-awal PKP, PM pun ada umumkan masa tu pakej rangsangan ekonomi 2020 ni dia bermula, dia ambil kira daripada 1 April 2020 hinggalah ke Mei hingga September ya. Ini hingga September sebenarnya pakej rangsangan ekonomi ni sehingga September. Tapi kiraannya adalah bermula daripada 1 April. Kalau kata bil kita tu tarikh bil dia kalau tarikh bil dia dikira bermula daripada 18 Mac hingga 18 April, bermakna
18 Mac hingga 31 Mac tu itu tak ada diskaun. Diskaun tu dia ambil kira daripada 1 April hingga September lah. Sebelum tu dia tak dikira. Okey. Dekat sini ada 4, ada 50%, ada 15%, ada 25%, ada 15% dan juga 2% mengikut kepada penggunaan ke KWH. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Okey, ini sedikit ni lah untuk yang ramai lah yang cakap kebanyakannya dapat 2%. Jadi sebenarnya yang penerima 2% ni adalah penyumbang juga kepada mereka-mereka yang lebih memerlukan, itu 25% ni. Jadi dekat sini penerima diskaun 2% ini adalah tunjang kepada masyarakat bagi membolehkan agihan diskaun yang lebih diberikan kepada 3 bulan. golongan yang memerlukan di saat krisis ini. Okey, ini adalah contoh macam mana PRE ni ditolak lah dalam bil. Okay, ini bil yang tadi juga bil yang 3 bulan tadi tu. Ini dalam bil kita ni ada dinyatakan diskaun ransangan ekonomi penggunaan mulai 1 April hingga 30 September 2020. Ini jumlah kegunaan di antara skil 1 hingga 200 kW ni didapat 50%, 201 hingga 300 kW 25%, 301 ke 600 kW hour 15% dan lebih 600 dapat 2%. Kebanyakannya dapat 2% lah. Sebab bil dia tinggi kan. Okey, diskaun ini, diskaun kegunaan ini dikira persen tu dikira sebenarnya didarabkan dengan ringgit. Okey, saya tunjuk contoh Okey. So, macam mana kita nak kira ni untuk bulan ni kita kena ambil unit penggunaan untuk sebulan. Jadi untuk sebulan tadi 1671 ni bahagi 3 dapat 557 kW. Okey, kalau kita tengok dekat sini 557 kW ni sebenarnya range dia dekat mana dalam kelayakan untuk ransangan ekonomi ni, diskaun ransangan ekonomi ni. Okey, dekat range yang 15%. Bermakna pengguna ni dia dapat 15% lah untuk diskaun untuk diskaun ransangan ekonomi ni lah. Jadi persen dia diambil kira 208 tadi didarabkan dengan 15%. Jadi sebulan dia dapatlah RM31.20 untuk diskaun. Okey. Selain daripada tu, baru-baru ni juga kerajaan ada umumkan berkaitan dengan bantuan prihatin elektrik. Ini kira lanjutan daripada selepas ramai rakyat mengeluh bil tinggi. Jadi menteri pun dah umumkan. Okey, bantuan ini merupakan tambahan kepada diskaun elektrik di bawah PRE sedia ada. PRE tadi pakej ransangan ekonomi sedia ada dan akan dimasukkan secara sekaligus dalam bil bulan Julai. Maknanya bulan Julai nanti tuan-tuan akan dapat lihat berapa yang tuan-tuan dan puan-puan layak untuk terima bantuan prihatin elektrik ini. Bulan Julai inilah. Hari ni belum lagi, dia reading untuk domestik ni akan bermula 3 hari bulan. Okey, sekiranya pengguna telah membuat bayaran pada bulan April, Mei dan Jun, lebihan bayaran untuk 3 bulan tersebut akan dikreditkan ke dalam bil Julai 2020. Jangan risau selama ni kita dah bayar, kita jenis on time bayar, semua ni akan dikreditkan dan berkemungkinan bulan Julai ni ramai yang akan dapat bil dia kredit. Negatif negatif, maksud saya negatif lah. Sebab dia dah tolak diskaun tu jadi terlebih bayar. Okey, untuk penggunaan elektrik di antara 201 hingga 900 kWh sebulan, diskaun tambahan 8% akan diberikan bermula April hingga September. Kalau sebelum ni dia dapat 2%, tapi lepas ni akan dapat lagi tambahan 8%. Okey, ini dia punya nampak lebih clear sebab apa yang diwawarkan telah pun dimasukkan dalam paper sebelum ni. So saya jelaskan dalam bentuk kotak ni lebih mudah nampak. Okey, untuk penggunaan 0 ke 200 kWh ni RM dia RM43.60 ni, kalau untuk diskaun elektrik di bawah pakej PRE ni dia dapat 50%. Tapi untuk bantuan prihatin ni percuma. Untuk blok yang sampai yang bawah 300, maksud saya, yang bawah 300 kWh dia dapat manfaat
percuma daripada April, Mei dan Jun. Okey, bagi yang 301 hingga 600 kilowatt ni pula, dia punya diskaun rangsangan ekonominya tetap dapat 15%, tolak lagi bantuan prihatin RM77 sebulan. Benda ni diberi untuk bantuan prihatin elektrik ini untuk 3 bulan sahaja, April, Mei dan Jun. Bermakna ada dapat 231 campur lagi dengan 15%. Untuk Julai ni nanti, tuan-tuan dan puan akan nampak dalam bil tu nanti dia akan kira okey bulan April tu dapat berapa, Mei berapa, Jun berapa dia punya diskaun. Begitu juga dengan seterusnya 601 hingga 900 kilowatt hour ataupun bilnya yang kurang dari RM395 ni, kalau sebelum ni dia punya PRE adalah 2%, tetapi lepas ni dia akan dapat tambahan 8%. Bermakna untuk bulan April, Mei dan Jun dapat 231 campur lagi 10%. Ni yang saya kata tadi, mungkin ramai yang pengguna yang range yang ini dah buat bayaran untuk Mei, April, Jun. Jadi semua bayaran yang dia dibuat akan dikreditkan balik. Jadi bil tu mungkin akan jadi negatif. Okey, yang lebih 900 kilowatt, dia punya PRE-nya adalah 2%. Bantuan prihatin yang akan dapat RM77 sebulan dan untuk 3 bulan jadi 231 campur dengan 2%. Okey. Untuk selain daripada itu, bantuan-bantuan yang diberi oleh TNB ada lagi satu sebenarnya, bantuan pelan bayaran mudah. Walaupun dah dapat dah persen tadi, dah dapat diskaun bagainya, mungkin ada lagi yang bil dia tinggi, yang cuma diskaun dia 2%, yang BPE dia tadi cuma dapat 231. Kita ada sediakan juga pelan bayaran mudah. Di dalam bil kita tu ada yang kotak kuning tu, dekat situ ada dinyatakan pelan bayaran mudah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh diberi pilihan untuk membuat bayaran penuh ataupun untuk ikut pelan bayaran mudah. Bayaran penuh jumlah yang perlu dibayar sekiranya pelanggan tidak memilih pelan bayaran mudah lah. Jadi kalau dia nak pilih pelan bayaran mudah pun tak ada masalah, boleh. Sampai 31 Disember kita berikan bantuan pelan bayaran mudah ini. Untuk tempoh tu pula pemotongan bekalan akan ditangguhkan sehingga September, bukan 31 Julai. Sampai September bekalan tidak akan dipotong dan pelan bayaran mudah ini juga tidak akan dikenakan secas lewat bayar ataupun interest. Tidak dikenakan. Okey. Seterusnya, timbul juga lagi persoalan mengapa bil elektrik saya mencanak tinggi semasa PKP. Tadi kita dah tengok pengiraan dia. Okey, tapi ada juga timbul pertanyaan lagi, mengapa bil elektrik saya mencanak tinggi semasa PKP? Okay, kita tengok ini adalah contoh trending penggunaan untuk 6 bulan. Rumah dalam bandar jugalah. Ini yang calculation yang contoh yang lebih kurang sama macam saya buat tadi. Penghuni rumah ni cuma ada 2 dewasa dan 2 kanak-kanak. Sebelum PKP pun inilah orangnya. Selepas PKP pun inilah orangnya. Semasa PKP pun inilah penghuninya. 2 dewasa, 2 kanak-kanak. Tetapi bilangan penghawa dinginnya ada 2 buah. Satu yang 1 horsepower dan juga 1.5 horsepower di ruang tamu. Jadi bila kami interview, bila saya tanya macam mana penggunaan dia masa PKP, memang ada berbeza lah. Masa PKP, aircon ni dibuka 24 jam katanya. Jadi masuk akal ke tidak? Bil masa PKP itu tinggi. Sebab kalau sebelum PKP, anak-anak tak dekat rumah. Kan anak hantar dekat nursery. Jadi tempoh siang tu memang tidak digunakan. Tapi masa PKP, dianya digunakan. Itulah penyebab, salah satu penyebab kenapa bil kita tiba-tiba masa PKP adalah tinggi penggunaan dibandingkan sebelum PKP. Okay, ini contoh rumah kampung. Ini sebenarnya adalah rumah mak saya. Ini contoh rumah mak saya sebenarnya. Okey, isi rumah ada 2 dewasa, 2 kanak-kanak juga.
rumah ni tak ada aircon. Dia cuma ada kipas. Hanya menggunakan kipas. Yang ni mak saya pun bising juga mulanya. Kenapa bil dia tinggi? Sebenarnya sebelum PKP, 2 orang kanak-kanak ni tak ada kat rumah mak saya ni. Tapi bila PKP, adik saya ni hantar anak dia duduk dengan mak saya sebab dia adalah frontliner. Jadi tak ada orang nak jaga anak dia, mak saya jaga. Jadi pada masa tu, 2 kipas yang biasa tidak digunakan masa PKP tu oleh 2 orang anak-anak ni. Jadi itu sebab kenapa rumah mak saya tiba-tiba meningkat daripada biasanya RM67, RM70, tiba-tiba mencanak menjadi 100 lebih lah kalau kata kita buat bacaan sebenar tadi ikut 3 bulan ni berapa, bil rumah mak saya ni jadi meningkat kepada 100 lebih. Sebab apa? Sebab ada peningkatan penggunaan daripada biasa. Okay, ini adalah di antara lah penyebab peningkatan bil itu sebenarnya berpunca daripada peningkatan unit KWH, iaitu penggunaan elektrik semasa PKP. Umumnya semua orang ketahui penggunaan elektrik di rumah kediaman telah meningkat sewaktu PKP berikutan waktu pengguna di rumah. Pengguna memang berada di rumah lebih lama berbanding sebelum PKP. Kita pun dah ada membuat kajian sikit di mana anggaran peningkatan adalah dalam lingkungan 20 ke 60%. Ada yang lebih pun sebenarnya daripada 60% ni. Antara penyumbangnya kepada peningkatan bil elektrik kediaman adalah penggunaan penghawa dingin yang lebih daripada kebiasaan. Ini yang biasalah. Dan juga pengecasan laptopnya, penggunaan komputer, telefon bimbit, tablet, semua ni kita buat untuk mengisi masa kita yang berada di rumah 24 jam dan banyak lagi lah aktiviti-aktiviti yang mungkin kita sendiri pun boleh tengok balik lah punca kenapa bil itu menjadi tinggi. Jadi boleh saya simpulkan dekat sini, bil elektrik mencanak tinggi kerana bertambahnya unit KWH penggunaan kita di rumah kita. Jadi soalannya sekarang, siapa yang guna? Jadi jawapannya adalah terletak kepada diri kita sendiri. Okay, saya rasa itu je lah yang boleh saya kongsikan. Mungkin saya boleh buka soalan lah kepada pendengar-pendengar. Okay, para pendengar sekalian, kalau ada apa-apa soalan boleh tulis di ruangan chat Google Meet kita. Ataupun mungkin kalau kata agak sukar dan mungkin nakkan penjelasan yang lebih, mungkin bolehlah kami jawab kemudian, tinggalkan nombor telefon. Kita akan berhubung juga lah dengan siapa yang nak bertanya tu nanti lah. Ya. Okay. Kenapa tak hantar pekerja pembaca meter? Okey, ini satu soalan ni daripada Suzuki Shogun. Kenapa tak hantar pekerja pembaca meter? Kenapa tak follow guideline daripada Kementerian Kesihatan? Kenapa tak bekalkan peralatan perlindungan kepada pekerja pembaca meter? Okey. Boleh tukar nama smart meter. Okey. Ianya nampak smart meter tak hantar pembaca meter. Okey, macam ni. Oh, ada bantu ya. Sekejap ya. Okey, tadi peringkat awal tadi saya ada nyatakan kenapa pembaca meter ni tak boleh, tidak dibenarkan untuk membuat pembacaan meter. Dan sebenarnya pengurusan TMB ni dia telah pun berbincang dengan Kementerian Suruhanjaya Tenaga untuk kita memastikan adakah pembaca meter ni dibenarkan untuk membuat bacaan semasa PKP. Sebab kementerian dah keluarkan arahan hanya servis-servis yang essential sahaja, servis-servis yang penting, yang kalau tak dibuat akan mendatangkan masalah kepada rakyat sahaja yang dibenarkan. Okay, dalam TMB ni sebenarnya ada 2 kategori. Satu adalah kategori servis yang essential dan satu lagi yang bukan. Yang essential ni adalah mereka yang terlibat dengan kerja-kerja membaik pulih bekalan. Tapi meter reader ni dia dikategorikan sebagai unit yang bukan essential, maksudnya bukan servis yang mesti kena buat.
Kalau tak buat akan datangkan masalah. Sebab dalam TNB ada sistem yang pengguna di luar sana boleh melihat bil dia. Walaupun meter reader ni tak datang buat baca meter, buat baca pembacaan meter di rumah, tetapi dalam sistem kita keluarkan juga bil anggaran. Dan bila bacaan sebenar itu diperolehi, benda ni akan diselaraskan semula. Jadi sebenarnya akan mendatangkan masalah juga kalau kata meter reader pergi juga buat bacaan meter semasa PKP. Yang pertama, dia akan menjadi masalah. Sekejap. Ada bergaung. Cuba tuan-tuan membayangkan meter reader ni pergi buat juga bacaan semasa PKP. Kita tak tahu COVID tu macam mana, di mana. Memang meter reader ni tidak bersentuhan dengan pelanggan. Tetapi sebenarnya ramai yang tak tahu semasa peringkat awal PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac, tapi ada juga meter reader yang masih lagi meneruskan pembacaan meter. Pada masa itu belum lagi diputuskan sama ada meter reader ni boleh ke tidak pergi buat bacaan. Pada ketika itu juga 18, 19 pun dah ada juga rakyat yang berbunyi, rakyat yang komplain dan tak nak terima pun bil sebab mereka merasakan yang meter reader ni pun boleh jadi pembawa kepada virus COVID tu. Jadi disebab itulah kenapa pengurusan TMB berbincang balik dengan kementerian untuk memutuskan, untuk memastikan sama ada meter reader ni perlu ke tidak keluar membuat bacaan meter. Jadi kita nak elakkan berlakulah pula kluster TMB. Sebab meter reader ni bila dia pergi buat bacaan ni, dia akan bebas. Dia akan berhadapan dengan ramai orang dan masuk ke seluruh pelosok di negeri Perlis ni. Jadi kita tak tahu virus tu di mana. Jadi untuk memutuskan rangkaian tu, mereka ini perlu stay at home juga. Perlu berhenti daripada menjalankan terus kerja-kerja untuk pembacaan meter. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey. Kenapa tarif tidak dibuat standard rate? Okey, senang kira ya. Okey. Okey, berkenaan dengan tarif ni sebenarnya dah lama pun, bukan masa PKP. Tarif tu tiba-tiba jadi macam tu, tidak. Tarif ini sebenarnya dah bertahun dah pun dikekalkan. Memang ada ramai juga yang bertanya kenapa sama je. Okey, dari segi rasionalnya kita bandingkan dengan servis yang lain, internet, Astro. Kalau Astro contohnya, kalau kita nak dapat channel yang lebih banyak, channel yang lebih menarik, kita akan bayar pada kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan setakat channel yang simple. Begitu juga dengan internet. Kalau kita nak speed yang laju, kita akan pilih harga yang tinggi lah kan. Kita akan bayar lebih. Tapi kalau TMB ni, kadar dia bergantung kepada TWH. Siapa yang guna lebih, dia akan menggunakan kadar yang lebih. Sebab apa? Sebab semakin tinggi, samalah internet ke, Astro ke, semakin banyak channel kita nak, semakin tinggi speed yang kita perlukan. Begitu juga dengan TMB, semakin tinggi KWH yang kita perlukan, bermakna kos operasi untuk syarikat-syarikat utility ni akan tinggi. Itu sebab kenapa perlu ada perbezaan kadar. Dan dari segi rasional lain juga, kadar yang rendah ini bersesuaian dengan mereka-mereka yang kurang kemampuan. Jadi kita ni orang kata kalau kita banyak gunakan barang elektrik, maknanya mampulah nak bayar. Okay, ada lagi soalan? Penazir ada soalan daripada chat Google Meet daripada Suhaidah Matrus. Soalan saya, kenapa bil yang saya dapat pada bulan Jun tidak ditolak?
Saya dah bayar macam biasa bulan Mac hingga Mei, tapi bulan Jun macam nak naik tanpa ditolak apa yang saya telah bayar. Okey. Tadi saya dah tunjukkan graf tadi. Okey. Cuba tengok balik dekat bulan Jun punya bil tu dia nyatakan bacaan sebenar. Jadi bacaan sebenar tu adalah bacaan untuk 3 bulan. Kalau bil tadi bulan Mac bermula pada bulan Mac, April, Mei dan Jun, bermakna 3 bulan punya bacaan sebenar. Jadi apa yang, siapa nama tadi? Yang saya tadi tu Puan? Suhaida. Suhaida. Apa yang Puan Suhaida dah bayar sebelum ni adalah bil anggaran. Anggaran katalah, saya bagi contoh, tadi saya dah tunjukkan. Ini saya bagi contoh secara rinsan pula. Katalah bil Puan Suhaida ni masa 11 kali sebelum PKP, bil dengan bacaan sebenar adalah 120. Contoh Kemudian bulan seterusnya semasa PKP, bulan April, bil tu lebih kurang sama saja. 120 juga. Bulan Mei pun 120. Tiba-tiba bulan Jun jadi 400. Selama ni Puan Suhaida bulan April tu bayar 120, tetapi penggunaan sebenarnya adalah lebih daripada 120. Jadi lebihan itulah yang akan dimasukkan ke dalam bulan Jun. Jadi sebenarnya dia dah ditolak. Kalau kita tengok betul-betul ke dalam bil tu, ada negatif di dalam detail bil yang dalam kotak yang bawah sekali, di bawah kotak blok carry tu ada sebenarnya berapa jumlah yang kita dah bayar. Okay, sebelum soalan seterusnya, selamat datang. Terima kasih Naib Chancellor yang bahagia Profesor Engineer TS Dr. Akbadli Shah Ahmad kerana join program kita pada pagi ini. Okay. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya daripada Google Meet juga, daripada Cik Nur Syafawati Ahmad. Adakah akan ada late charge yang dikenakan memandangkan jumlah bil yang sangat tinggi perlu dilangsaikan dalam tempoh yang ditetapkan? Okey, tidak ada. Kita tidak ada kenakan charge lewat bayar sehingga Disember. Tidak ada dikenakan charge lewat bayar. Dan kalau ikut plan, kalau kata tinggi sangat tu ikut je plan bayaran mudah. Kita ada sediakan. Okey, soalan seterusnya. Sebelum PKP, 1 bulan selepas PKP, ini 700 lebih. Okey, soalan seterusnya, adakah akan ada late charge? Okey, dah jawab tadi. Okey, soalan daripada Cik Zulkifli Wahab. Okey, bil saya sebelum PKP 345 sebulan. Selepas PKP in Mei 700, lepas tu next bil juga 700. Adakah ini? Adakah ini kenaikan? Dia ada sambungan ke bawah. Oh. Okey. Dia yang ini sebenarnya saya kena tengok nombor akaun sebab sebab kenapa kita di TMB kita ada buka counter khas supaya kita boleh tengok detail. Yang ini bil bulan sebelum PKP 345, lepas PKP in Mei 700. Mesti bulan itulah sebab saya nampak dekat sini dia tak jelas, jadi saya tak boleh nak ulas. Next pay juga 700. Kalau Mei 700, next pay pun 700. Itulah dia akan tengok detail. Dalam kita kena buka, kita kena bagi saya nombor akaun baru saya boleh.
Mungkin Cik Zul, Cik Fri ni boleh PM saya. Kalau ada siapa-siapa yang mungkin rasa tak kena lagi dan nak bertanya dari dengan saya, boleh PM terus dengan saya. Saya bagi nombor telefon 019 577 2904. Sebab bil ni kalau secara general saya boleh tunjuk, tapi kalau nak detail tu memang kita kena melalui. Puan Azia minta ulang sekali apa nombor telefon tadi? 019 577 2904. Ada tu dah letak ke dalam tu. Tengku dah letak ke dalam. Okey, thank you. Okay. Ada lagi? Kita ada soalan seterusnya daripada Encik Nabil. Saya sendiri pula sampai sekarang tak dapat bil. Tak dapat bil? Sedangkan ada rumah di taman saya dah terima bil. Pembaca meter terlupa baca atau dia sendiri terkejut tengok bacaan meter saya. Untuk makluman, rumah saya di Taman Seri Firdaus. Taman Seri Firdaus, terkejut saya kalau ikut rekod saya sepatutnya dah ada bacaan, semua pengguna dah dapat sepatutnya. Tak apa, untuk Cik Nabil, kita akan sembang balik. Boleh PM saya? Ataupun download MyKMBM. Kalau siapa yang download MyKMBM, dia boleh tengok. Saya sarankan kepada semua pendengar yang belum download, tolong download. Sebab untuk bulan Julai, bil akan bil yang biasa tu kita tak bagi sebenarnya. Kita akan bagi macam kopi bil, sebab kopi bil tu yang akan nampak jelas berapa rancangan ekonomi dan juga bantuan prihatin tu kita lihat. Jadi saya sarankan semua untuk download MyGMB kepada yang masih lagi belum download. Okey, untuk self meter reading daripada Cik Faizul, Cik Fa ni, soalan dia, adakah pihak PMB sediakan perkhidmatan kemudahan self meter reading? Memang ada, semasa PKP dulu ada, dalam MyPMB tu pun sebenarnya dia ada button yang untuk kita pilih untuk kita buat self meter reading. Kita kena daftar dan kena on time lah untuk message daripada TMB akan sampai kepada kita untuk kita buat bacaan. Tapi apapun pun self meter ini kena register dulu. Dalam MyKMB ada ataupun boleh buat permohonan ke TMB. Ada cadangan daripada Encik Muhammad Zul Hisham. Saya cadangkan agar simbol negatif dalam bil diletakkan sebelum nombor. Sekarang ini simbol tu kat belakang, kadang-kadang orang tak perasan. Okay. Yang itu saya bolehlah kemukakan kepada unit billing ni lah untuk dia buat perubahan dalam terma bil. Soalan seterusnya daripada YouTube Live. Bolehkah pelan bayaran mudah dipanjangkan daripada 4 bulan kepada 6 bulan atau 12 bulan? Setakat ni kita bagi sampai Disember. 6 bulan lah tu. Nak sampai 12. Nak sampai 12 bulan. Yang ini saya tak boleh buat keputusan sebab ini semua adalah di bawah Kementerian Tenaga juga. Tapi itulah tengok dia bulan Julai nanti akan ada pengurangan dekat situ sebab dah dapat 271 bantuan prihatin tu kalau jalan tak diskaun. Mungkin ada kurangan dekat situ dan bebanan tu akan kurang lah.
Bagaimana nak daftar MyTNB bagi rumah sewa? Boleh. Okay, download je MyTNB apps. Daftar nama kita sendiri. Masukkan nombor akaun rumah tu lah. Dia tak semestinya dia atas nama kita sendiri. Semasa kita nak add account tu nanti, dia ada minta kita buat maklumat sama ada akaun kita ataupun rumah sewa dan sebagainya. Kita tekan je tidak ada penuh. Seterusnya pun tekan juga tidak. Apa tu dia akan minta nombor akaun dan masukkanlah nickname tu, nama pengguna tu, bubulah rumah sewa ke. Siapa-siapa pun boleh sebenarnya walaupun akaun tu bukan nama dia. Yang penting kita tahu nombor akaun. Okay. Soalan terakhir daripada Puan Syafinas, SMR dah boleh guna ke? Boleh. Semi-trading tadi kan? Yes. Memang dah lama dah sebenarnya. Boleh, memang boleh. Tapi kena register syarat dia. Okay, bagi pihak Kuaskem, saya rasa itu saja, sampai situ saja soalan yang kita boleh terima untuk hari ini. Apa-apa boleh berhubung dengan Puan Azian di nombor telefon yang baik hati dia telah siap bagi nombor telefon lagi. Alah, tak ada rahsia dah. Okay, terima kasih Puan Azian Alias atas perkongsian ceramah dan sesi soal jawab yang berlangsung tadi. Kini saya menjemput Naib Chancellor UNIMAP, Profesor Al-Fadli Shah untuk sedikit ucapan. Wah. Halo, Assalamualaikum. Salam. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya ingin saya ucapkan terima kasih kepada Puan Azian binti Alias ya. Sama-sama. Berapa dalam sejam Dalam sejam ada? Sejam Sejam. Hangat juga nampak tadi tu. Soalan-soalan yang telah ditujukan tu. So kalau kepada semua yang ada pertanyaan lebih lanjut boleh telefon saja Puan Azian. Saya pasti Puan Azian akan menjawablah soalan-soalan tersebut. Jadi saya pun bil tinggi jugalah Puan Azian, tapi tak apalah, kita dah guna tu kita bayar je lah. Tapi terima kasih kepada semua yang hadir. Saya ingat berapa orang yang ada ya, dalam 100 ramai 142 orang Puan Azian. Menarik. Alhamdulillah agak popular Puan Azian kali ini. So terima kasih lagi kepada pihak TNB, kepada Puan Azian kerana sudilah bersama-sama dengan UNIMAP untuk memberi penerangan. Saya pasti TNB cuba sebaik mungkinlah untuk memenuhi keperluan-keperluan pengguna-pengguna elektrik ini di masa-masa akan datang. Dan juga kalau boleh kita minta lagi lah kalau ada keperluan ya Puan Azian boleh datang lagi lah bagi ceramah lagi tentang saya rasa tentang penjimatan ke apa-apalah yang berkaitan dengan TNB supaya staf UNIMAP ni lebih peka lagi lah tentang bil-bil ataupun perkara-perkara tentang kaedah-kaedah yang boleh menjimatkan elektrik. Tapi itulah. Tapi kepada semua bila dah guna elektrik tu bayar je lah Cumanya betul, saya rasa betul juga sebab TNB dia ada 3 layer kan penggunaan tu. So kadang-kadang menjadi isu lah berbeza rate yang mana di charge kan. So mungkin TNB boleh lebih berhati-hatilah pada masa depan dalam membuat charge-charge kepada pengguna-pengguna di Malaysia. Tapi sebenarnya di elektrik di Malaysia ni masih lagi rendah juga kalau ikutkan. Masih rendah lagi bandingkan dengan negara lain ataupun tempat-tempat lain. Jadi sekali lagi terima kasih Puan Azian. Kita ucapkan kepada semua, berikan tepukan kepada Puan Azian kita. Dengar ke? Dan kepada semua staf saya UNIMAP yang telah mengikuti program ini, saya lagi ucapkan terima kasih dan insyaAllah kita peka dengan keadaan sekeliling dan kita pekalah dengan isu-isu terkini. Dan kita akan memanggil juga pihak-pihak lain untuk memberikan penerangan untuk memantapkan lagi atau menambahkan ilmu kesedaran kepada semua staf UNIMAP. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan.
Bagi pihak Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari, saya mewakili Profesor Madya Dr. Khadijah dan IL Tunku Nizar. Terima kasih kepada semua para pendengar yang mengikuti program kita pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya kepada Puan Azian dan wakil-wakil TMB Perlis yang datang pada pagi ini. Sekian, yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu daripada kelemahan kami sendiri. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.